dalam perfume ni ada banyak kandungan, banyak jenis bahan kimia. Yang komponen utama mungkin boleh menenangkan, boleh mewangikan baunya lain. Tetapi bahan-bahan lain yang dicampurkan itu mungkin lain tugasnya. Itulah yang menjadi mudaratnya. Sebab dia kalau bahan itu sahaja, bahan utama sahaja, dia tak kekal. Kalau contoh kita ambil bunga, lepas 2 hari hilang habis baunya. Dia tak kekal. Jadi dia kena guna bahan lain untuk pegang baunya tu. Bahan-bahan inilah yang kebanyakannya toksik. Dipanggil base. Ada juga bahan yang dipanggil karsinogen. Dia menyebabkan kanser. Dan dia tidak bertindak serta-merta. Ada sejenis bahan yang dipanggil pemusnah endokrin ataupun endocrine disruptors. Dia boleh menyebabkan berbagai penyakit kepada bayi, kepada wanita, termasuk juga kanser dan sebagainya. Dan dia kesannya tidak dapat dilihat serta-merta. Kesannya mungkin setahun, berbulan-bulan ataupun 10 tahun kemudian. So inilah yang amat kita takuti. Kita sebenarnya bukannya nak katakan tak boleh guna perfume ataupun bahan-bahan pewangi seperti ini. Cuma kita perlu berhati-hati dan juga gunakan dengan jumlah yang amat kecil. Kalau jumlah yang kecil, kadang-kadang kesannya tidak sampai threshold yang perlu untuk kemudaratan. Dan juga kadang-kadang kita tak perlu pun. Certain time kita tak perlu pun pewangi ni. Tapi kita pakai juga. Kita cuba sepatutnya sedaya upaya dapatkan pewangi yang natural. Yang sendiri. Kita boleh macam serai, bunga-bungaan dekat taman. Kita boleh kalau nak gunakan. Tapi kalau yang kita beli yang sintetik, kita perlu berhati-hati. Saya tak nak katalah semuanya toksik. Bukan. Tapi kebanyakannya dia perlu letakkan base yang merupakan bahan-bahan kimia sintetik. Assalamualaikum Cik Syahrizal. Salam, apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Saya duk cari kat sana tadi, nampak perfume Heaven tu. Okey. Ini kat sini lah kan. Kita discuss sikit kan untuk pengeluaran satu OEM perfume. So insyaAllah kami soon kami dengan proses untuk perbincangan bagaimana nak buat packaging dan sebagainya. So dekat sini Alhamdulillah kita mengeluarkan hampir 75,000 botol sebulan. Banyak. So untuk 150 OEM seluruh Malaysia. Mana kat sini ada macam-macam jenis minyak wangi ni. Kita ada hampir, kalau ikut SKU, kita ada 600 SKU. Dan maksud dia jenis wangian kita ada 100 jenis. Berbilang-bilang kategori yang kita ada. Okay, nak tahu simple lah kan. Macam mana agaknya cara pemprosesan minyak wangi ni? Oh, proses dia simple yang semudahnya adalah kita akan bermula dengan raw material. Kita ambillah satu contoh kayu gaharu, agarwood, panggil sandalwood atau Brazilian wood. Kita akan masak dia. Lebih kurang akan ambil masa lebih kurang antara 48 jam. Selepas tu kita akan hasilkan minyak. Daripada minyak tersebut kita akan keringkan minyak dan daripada situ baru kita akan buat proses pencampuran mengikut formula yang ditetapkan oleh pelanggan kita. Muhammad Syahrizal Saidin, 44 tahun, mesra disapa Rizal, pernah diuji Allah Subhanahu Wa Taala apabila mengalami kesempitan hidup untuk menyara keluarga. Keadaan hidup yang sukar pada ketika itu membuatkan dia mencuba menjual wangi-wangian secara kecil-kecilan bagi menampung keperluan harian. Anak kelahiran Kedah ini tidak menyangka hasil usaha kerasnya membuahkan hasil yang lumayan. Setiap orang ada kelebihan dia masing-masing dan daripada situlah sebenarnya saya dapat cetusan idea untuk belajar dengan lebih teratur berhubung dengan wangian.
So pada 2013 saya berangkat ke UK untuk mendalami secara lebih terperinci berhubung dengan wangian. So alhamdulillah 2014 saya mendapat lesen di bawah IFRA, International Fragrance Association, sebagai salah seorang daripada nurses yang ada di Malaysia. So hanya ada 3 saja, kan 2 di syarikat besar dan saya adalah yang paling muda. So mencampur wangian adalah satu kegemaran. Menubuhkan perniagaan Perfume Heaven Global sendirian berhad sejak 2010, Rizal mengeluarkan wangian daripada sumber semula jadi seperti kulit kayu, bunga-bungaan, biji dan buah-buahan. Sedar akan keprihatinan rakyat Malaysia mengenai isu halal, dia memberikan apa yang dikehendaki. Mendapat sijil halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menjadi tanggungjawabnya sebagai umat Islam untuk mengeluarkan produk yang dijamin halal dan tidak membahayakan kesihatan. Di peringkat Malaysia, kita merupakan peneraju industri wangian halal, termasuk juga di seluruh dunia. Alhamdulillah. Bahan-bahan yang kita gunakan, kita buat testing. Kita nak tengok sama ada bahan yang kita gunakan mengandungi lemak binatang ataupun tidak. Kita dah buat testing. Kita dah buat testing daripada segi heavy metal. Kita nak tengok ada tak logam berat dalam wangian kita. Kita dah buat testing daripada segi mikrob. Adakah dia mengandungi mikrob yang terlarang? Alhamdulillah tidak ada. Kita buat testing daripada segi kandungan minyak wangi. Dan surprise yang kita dapati bahawa kandungan minyak wangi yang kita gunakan, alkoholnya datang daripada sejenis tumbuhan yang kita panggil dia sebagai pecoli. Pecoli ini adalah sebenarnya bahan anti nyamuk. So minyak wangi yang dihasilkan oleh Perfume Heaven, yang pertama adalah dia wangi, yang kedua nyamuk tak suka. Itu antara kelebihan yang kita gunakan because kita gunakan nature base. Berdasarkan hadis daripada baginda Nabi SAW, Nabi telah memberi satu panduan kepada kita di mana Nabi telah berkata wangian untuk lelaki itu adalah yang harum baunya, bermakna yang kuat baunya untuk lelaki, manakala tersembunyi warnanya. Manakala untuk wanita yang tersembunyi baunya dan kelihatan warnanya. Bermakna daripada hadis tersebut kita dapat mengambil iktibar bahawa untuk lelaki ini dia boleh memakai wangian yang kuat, lebih kuat lebih baik. Manakala untuk wanita biar tersembunyi, maknanya cukup sekadar dia saja yang boleh bau wangian tersebut. Setiap tumbuhan yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada setiap manusia. Wangi-wangian yang terhasil daripada bahan semula jadi tanpa sebarang bahan berbahaya penting supaya kita terhindar daripada penyakit. Dengan adanya wangi-wangian bebas alkohol, ia memudahkan pemakai menggunakannya tanpa was-was, terutamanya ketika beribadah. Kebaikan dan kesempurnaan yang dimaksudkan dalam perkara halal itu bukan sahaja bermula daripada apa yang kita makan dan apa yang kita minum, bahkan ia juga hadir pada apa yang kita letakkan di tubuh badan kita. Wangi-wangian adalah satu sunnah yang perlu dan wajib untuk kita amalkan bersama-sama. Moga-moga dengan mengamalkan sunnah akan menambahkan kecintaan kita kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga perkongsian pada kali ini memberi banyak manfaat kepada kita semua. Jumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum.